أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama semula dalam program kuliah maghrib kita. Semalam dah jumpa dah masa Jumaat kan. Bulan lepas kita tak dapat bersama-sama kerana ada salah faham. Salah faham kan. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan baca pada tajuk yang baru, tajuk kecil di bawah bab prinsip-prinsip amali dalam negara Islam, bawah tajuk mesyuarat. Muka surat berapa kita tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin tak sama kita saya. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah membahaskan sedikit berkenaan dengan konsep persamaan dalam prinsip amalan negara Islam, di mana Islam memandang manusia ini sama. Semua manusia punya kedudukan dan taraf yang sama di mata undang-undang. Semua orang ada hak yang sama dan taraf yang sama. Tidaklah ada perbezaan antara kita ni kerana berbeza bangsa ataupun berbeza jantina ataupun berbeza kedudukan sosial kita. Harta benda kekayaan kita membezakan. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan satu-satunya yang membezakan darjat manusia di sisi Allah Ta'ala ialah ketakwaan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kerana ketakwaan. Ada tempat-tempat lain Allah Ta'ala membezakan manusia ni kerana iman. Beriman dengan kafir tak serupa. Orang beriman, orang kafir tak sama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Orang kafir darjat lain, orang beriman darjat lain. Kemudian membezakan manusia juga ilmu. Orang yang berilmu, orang yang mengaji, orang yang alim tak sama dengan orang jahil, mengikut bidang masing-masing lah. Bidang yang paling tinggi darjat dia ni bidang agama, kerana ilmu kena Allah, ilmu fardu ain. Adapun ilmu-ilmu lain pun ada darjat dia tersendiri. Wallazina utul ilma darajat. Dan Allah Ta'ala juga mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darjat. Orang beriman ada darjat dia, orang berilmu ada darjat dia. Di kalangan kita sama-sama orang beriman ni, yang paling bertakwa, yang paling tinggi darjat dia. Itu darjat-darjat menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah bangsa Melayu ke Cina ke India sama je. Anak tu Adam belaka kira. Tak ada harga apa-apa pun pada Melayu, pada Cina, pada India. Kita ni orang Melayu ni, kalau jual Melayu kita 5 sen pun tak laku.
Melayu kita ni, kita ada ni, kalau kita nak pergi jual depan Allah di akhirat, ya Allah aku ni Melayu. 5 sen pun tak laku. Tak usah kata RM1. Kan? Tapi kalau kita pergi depan Allah, ya Allah aku ni beriman. Tu ada harga. Yang tu ada harga. Kan? Maka begitu jugalah perkara-perkara, kerana manusia hari ni menilai itu dari sudut lain. Kan? Kita orang Melayu ada cerita antara 2 darjat. Orang kaya, orang miskin. Jadi dia ada isu sebenarnya pada zaman dulu sampai zaman sekarang, masalah persamaan ni. Kalau orang kaya buat salah dengan orang miskin buat salah, sama tak kena. Orang miskin curi sardin dekat supermarket kena tangkap. Orang kaya curi enjin kapal terbang. Sama dah implikasi dia. Cuba tengok kan. Menunjukkan bahawa kita membeza-bezakan manusia. Orang curi sardin tu RM2.5 jaga. Denda RM2,500. Dia curi enjin kapal terbang, tak tahu berapa harga enjin kapal terbang tu. Nak curi kapal terbang tak gamuk, ambil enjin saja. Tak tahu hilang enjin kapal terbang tu. Lepas tu kena tangkap. Lepas tu kenapa? Tak ada kenapa, tak tahu kita dia kenapa tu. Lepas gitu kau tak tahu. Sudah gitu cerita dia kan. Tu. Bahasa hari ni orang kata ikan bilis dengan ikan jerung. Dari segi undang-undang. Ini bukan cakap politik, ini memang sikap manusia di semua zaman, kerana tiap-tiap manusia ni orang yang berkuasa dia akan buat peraturan yang berpihak pada dia. Orang yang berkuasa kira siapa-siapa berkuasa. Daripada zaman Firaun dulu sampai zaman sekarang sama je banyak manusia. Kalau dia buat peraturan, orang yang berkuasa tu akan membuat undang-undang yang berpihak pada dia. Dia kata orang jaga telaga, dia boleh minum lebih. Kan? Pasal telaga tu dia jaga. Jadi dia boleh minum lebih. Kalau undang-undang begitulah. Kan kita boleh faham kan? Orang berbeza. Kadang-kadang buat peraturan membezakan mereka tu kerana bangsa dia. Orang Melayu buat undang-undang, dia akan lebihkan orang Cina tau. Dia akan lebihkan orang Melayu. Itu amalan-amalan manusia yang bercanggah dengan Islam sebenarnya. Jadi kalau negara Islam, prinsip dia bukan begitu. Prinsipnya semua manusia ni dianggap sama taraf. Sama taraf, yang membezakan mereka hanya hal-hal tadi saja. Jadi di situ apa saja hukum, peraturan, hak, tanggungjawab sama taraf dia di kalangan di mata undang-undang dalam sebuah negara Islam. Baik. Malam ni pula kita akan lihat prinsip yang berikutnya, iaitu prinsip syura, asyura ataupun mesyuarat. Mesyuarat. Jumpa belaka kan? Jumpa. Kalau tak jumpa cari lagi tak jumpa kan? Prinsip asyura. Islam memberikan perhatian besar kepada mesyuarat, khususnya dalam mengendalikan urusan duniawi. Ia adalah satu cara untuk menghadapi perkembangan semasa dengan menggunakan kebijaksanaan akal yang ada pada manusia dalam mencapai keputusan. Keputusan diambil melalui mesyuarat, juga boleh mewujudkan hubungan yang baik antara rakyat dan kepimpinan, rakyat sesama rakyat, ataupun dalam sebuah keluarga. Jadi dalam negara Islam ni, hal-hal yang berkait dengan urusan keduniaan, agama tu mentadbir urusan keduniaan menggunakan mesyuarat. Kerana pada mesyuarat tu ada garisan-garisan prinsipnya. Kita boleh bermesyuarat, bincang, guna akal Tuhan bagi kat kita ni, duduk ramai-ramai bincang, tapi ada batasan dia. Syariat tu gariskan batasan-batasan dia, supaya jangan orang bermesyuarat tu dia mesyuarat, kemudian dia guna kuasa majoriti untuk merombak hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak dibenarkan. Contohnya hari ni parlimen bersidang, contoh ni bukan betul-betul ni kan. Parlimen bersidang luluhkan undang-undang yang menghalalkan arak. Tak kira nama dia Cak Timah kau Jusuh kau, tak kira lah nama apa kan. Menghalalkan arak tu tidak ada hak bagi manusia. Tu tak boleh bincang dalam syarat. Mesyuarat dia boleh bincang macam mana nak kawal arak tu, ataupun bincang dari segi teknikal pelaksanaan hukum-hukum Allah Taala. Adapun nak ubah halal jadi haram, haram jadi halal tak boleh.
Sebab tu kadang-kadang konsep majority is always right yang ada dalam demokrasi ni tak terpakai di semua tempat dalam Islam. Ada tempat-tempat kita boleh pakai majority ni. Bila majority ni, majority ulama berpandangan demikian. Kita kata ijma' ulama. Majority tu. Kan? Adapun ijma' juhala tak terpakai sebagai sumber hukum. Kita kata netizen semua tak setuju, tak boleh pakai. Kan? Pasal netizen tu tak tahu siapa. Tak sekolah kau tidak tahu netizen tu. Jadi pendapat majoriti orang jahil tidak mengikat sebagai hukum. Tapi kalau pendapat ulama boleh pakai. Kan? Gitu. Majoriti tak ada tempat kita terima. Kenapa? Kalau biasanya ulama majoriti pandangan mereka tu dah berpandu pada syariat dah. Dia ada kaedah-kaedah dia istinbat hukum macam mana semua kan. Jadi dia beri pandangan tu berdasarkan ilmu, maka pandangan majoriti ulama dikira sebagai sumber hukum dalam Islam. Jadi mesyuarat biasa-biasa ni mesyuaratlah kita dalam Islam ni ada hal ibadat. Hal ni tak boleh mesyuarat. Ibadat tak boleh mesyuarat. Contohnya kita mesyuarat Zuhur ni nak semayang ke tak? Tapi kalau nak bincang Zuhur hari ni nak jamuk ke tidak jamuk? Pasal kita tengah musafir kan, naik kereta 4 orang. Haji Pade jadi bos. Kan? Bila naik 4 orang tu kena lantik pemimpin seorang. Kalau tak lantik pemimpin tu kita kira bercanggah dengan sunnah. Bila kita travel 4 orang ke 3 orang kan. Bila 4 orang kena lantik pemimpin seorang. Naik kereta ngam-ngam satu kereta tu kan. Lantik Haji Pade pemimpin. Bertanya Haji Pade, kita nak jamuk ke tidak Jadi oleh kerana dalam syariat kita ada rukhsah solat, nak jamuk tak apa, nak tamam ataupun nak ikut waktu biasa pun tak apa. Haji Pade kata kita sembahyang 2 kali Zuhur asar kan. Zuhur sembahyang, asar sembahyang. Ustaz ikut juga ni Tok Imam ni. Tok Imam ni ngaji jauh ni. Kan? Tok Imam kata kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, bila kita bermusafir kena ambil rukhsah yang Tuhan bagi. Kan? Ambil rukhsah yang Tuhan bagi. Ini satu pendapat yang baik sebenarnya. Bila sampai di masjid, Haji Pade itu imam, masa dia tua kan. Tok Imam jadi makmum dah lah. Haji Pade pun Allahu Akbar, dia sembahyang 4 rakaat. Sudah bagi salam dia balik, dia turun. Orang lain pun tengok-tengok tak boleh pakai juga buah Tok Imam, buah Haji Pade juga kena pakai. Pasal apa? Ada masa-masa bila kita bermesyuarat, pemimpin ada kuasa prerogatif dalam perkara-perkara yang tidak qat'i daripada Allah Taala dalam bab tadi. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila seorang pemimpin tu dia sudah berazam, dia bertawakal pada Allah Taala. Anak makmum ni kena ikut cakap pemimpin. Sebab tu Tok Imam sekali kalau dia baca ayat panjang, kita tunggulah lagi tak rokok, tak boleh rokok kita. Jangan kita pergi sepak tunggu Tok Imam pula. Ini kan kaedah dalam berorganisasi yang kita faham. Semayang tu aja kita structure. Hidup kita ni structure. Ada struktur dia. Ada pemimpin, ada rakyat, ada masa boleh bincang, ada masa boleh kautim, ada masa kena ikut je. Kan? Jadi adalah hal-hal urusan keduniaan. Biasanya Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada manusia berdasarkan perubahan tempat dan zaman. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Kan? Malaysia lain, Bosnia lain. Walaupun sama-sama manusia, keadaan kita berbeza. Kita tanya pasal apa di Selangor ni kita nak jarak-jarak. Di Mekah dah boleh duduk rapat-rapat. Jangan tanya lagu tu. Tahu nampak sangat kita bodoh. Baru. Kalau kita tanya tu maknanya kita bodoh. Kasar gitu. Kan? Tu maknanya hukum ni kita boleh bincang. Dan dia berbeza kerana berbeza tempat dan berbezanya masa. Kan? Kalau kita baca kitab fiqh orang zaman dulu, bila nak semayang ni, semayang zuhur dengan asar lah. Macam hari ni kan hujan.
Betul tak? Kita mari sembahyang zuhur hujan betul tadi kan? Hujan, Tok Imam berkata kita lepas sembahyang zuhur ni, nak sembahyang zuhur ni kita akan niat jamak terus dengan asar. Jangan anak kau dia kata Tok Imam ni Wahabi ke apa ni? Dia jadi pening. Masuk contoh ni kan, Tok Imam kata kita jamak sembahyang gini. Tok Imam pun sembahyang lepas zuhur 4 rakaat asar selalu tu. Alasannya hujan. Hujan tu memang menjadi alasan sebab kita boleh jamak solat. Tapi tamam lah, jangan jamak yang kosar sekali. Karena asal kita boleh kosar ni kerana musafir. Ilah dia ilah musafir. Jadi bila Tok Imam jamak semayang, kita pun tanya, lepas semayang tanya Tok Imam sebab apa boleh jamak ni semayang ni? Tak perhati kita kan, tapi kena ikut juga kan. Tok Imam apa hujan kan? Kita kata hujan tu bukan lebat sangat pun. Biasa kat Malaysia ni hujan dalam sejam 2 jam sekali dia bertiasa boleh mari pulak ni. Tok Imam pun buka kitab. Ni tengok dalam kitab ni. Ulama pengasas mazhab tu beritahu bila hujan turun boleh jamak semayang. Hanya jamak lah, jangan jamak subuh dengan ni. Kan hak berjamak tu jamak. Jadi sebut tara mana lebat hujan. Basuh tapak kaki. Kalau Malaysia basuh tapak kaki, asal hujan memang basuh tapak kaki. Kalau tak basuh tu pasal tak mari masjid. Kan? Jadi saya nak sebut ni kita nak faham. Hukum yang disebut tu ulama 1000 tahun dulu bercakap ketika tak ada alat teknologi. Naik unta jalan kaki, faham tak? Lepas tu zaman dulu orang duduk jauh-jauh. Sebab tu ada hukum sembahyang jemaah kalau bertembung dengan sembahyang raya hari sama. Pilih salah satu. Hari raya jatuh hari Jumaat. Kita boleh pilih nak pergi sembahyang raya atau nak pergi sembahyang Jumaat. Boleh pilih. Pasal jauh kan. Yang keduanya, Tok Syekh buat hukum tu duduk negeri Arab. Negeri Arab dia hujan sekali-sekala je. Malaysia ni 8 kali sehari hujan. Jadi saya gambarkan di sini, kadang setengah hukum tu dia berubah kerana berbeza kerana zaman dan kerana tempat. Boleh faham kan? Jadi dalam hal ni bila kita uruskan urusan dunia, kadang-kadang masa tu berbeza. Zaman dulu gini keadaan, zaman akan datang. Jadi hukum tu tak boleh rigid dalam banyak perkara, dalam urusan keduniaan kita. Maka Allah Ta'ala hanya menggariskan prinsip. Contohnya dalam perintah negara, prinsip dia mesti berlaku adil. Lagu mana adil tu depend pada takrifan semasa. Contohnya dalam masa kita hari ni, adil tu macam mana kajian kena adil? Kajian pun ambil kira. Orang putih tinggal negeri kita dulu, orang Cina semua letak di bandar. Orang kampung letak di orang Melayu letak di kampung. Tempat-tempat perniagaan tanah-tanah ala bandar diberi pada Cina. Orang Melayu tanam padi duduk kat kampung. Setengah ada geran, setengah pawah je. Contoh gitu kan. Jadi kerajaan pun untuk memberikan keadilan pada rakyat diperkenalkan dasar-dasar tindakan affirmative action policy. Dasar yang berpihak pada orang Melayu. Tujuannya supaya orang Melayu tu ada kesempatan dalam ekonomi. Bila mereka ada kesempatan, mereka boleh baiki status dia dan boleh mengelakkan berlakunya rusuhan kaum. Contohnya gitu. Itu fikiran kerajaan je kan. Kerajaan bincang-bincang, kerajaan rasa inilah cara yang adil. Kalau kita bagi sama level jadi tak adil. Pasal orang kata selalu adil tu maknanya sama. Sedangkan adil maknanya kita letak satu benda betul dan kena bertempat dia. Itu adil. Hari ni orang putih dah ajar keadilan adil pasal orang putih hari ni sama tu makna kalau orang lelaki pakai baju Melayu, orang perempuan baju Melayu juga. Kan macam ustaz baju dia warna pink ke warna apa ni. Dah tahu? Jadi bini dia kena pakai baju gini juga. Sedondong kita panggil hari ni kan. Tapi sedondong dia kena sama-sama jubah baru adil. Jadi mana aci lagi dia pakai kepiah, bini pakai kepiah juga. Tak kena. Kan? Pasal kaedah dia kalau lelaki pakai kepiah, perempuan kena pakai tudung.
tu baru panggil adil, kena tepat dia. Nah, maka Islam tu hanya gariskan prinsip-prinsip. Nak tentukan macam mana tu bergantung pada keadaan semasa dan kebijaksanaan. Sama ada ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua negara, tak kira lah. Orang yang berkuasa membuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lillazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada si Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yang berserah diri. Bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi kemaafan. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, dan segala urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Di sini ada kan prinsip-prinsip situ yang tuan kita kena fokus ni pada keadaan-keadaan kehidupan semasa manusia ni. Salah satu daripada sifatnya ialah wa amruhum syura bainahum. Kita ni hidup bermasyarakat, bila ada hal-hal urusan-urusan kita buat mesyuarat. Jadi dia ada dua sebenarnya penyelesaian ni. Kita dalam hidup urusan kita dengan Allah, penyelesaian dia istikharah. Istikharah. Kita pun tak tahu ni macam mana nak buat ni kan. Nak decide tak reti. Kan? Ada orang offer suruh kahwin seorang lelaki. Kan? Haji Padai pening tu tak fikir. Kan? Nak ke tak nak? Kan? Tak nak orang nak bagi. Kalau nak memang kena dah dengan kita. Tapi takut bini marah. Bini marah tak apa lagi, bimbang takut tak boleh berlaku adil. Dia fikir macam-macam lah kepala ni. Nak decide tak boleh. Okey ke tak okey? Kan? Kita pun beristikharah, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kan? Lepas tu kita beritahu bini, abang istikharah dah. Kalau bini kata tak boleh juga, mana bini jengkreng. Kita minta petunjuk. Bila hal-hal urusan kita tak nak decide dengan Allah Ta'ala ni, kita pun istikharah. Cara dia. Bila urusan kita bersama ramai-ramai ni, kita bermesyuarat. Maka kata Nabi, tidak sesat orang yang beristikharah dan bermesyuarat. Istikharah tu nak guna kat mana kan? Ada masa-masa kita guna mesyuarat. Maka mesyuarat tu bila ada banyak pandangan semua ni, dia akan memberikan kebaikan kepada kita. wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Ini cerita hal lain pula ni, cerita orang perempuan juga ni. Kan? Tapi Allah Ta'ala sebut ada mesyuarat juga. Ni jarang-jarang orang buat ni. Jarang-jarang orang buat ni. Terutama moci-moci. Kan? Kata Allah Ta'ala, liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal maulud lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Sekatu yang kita baca kan? Nak baca habis ayat ni, hukum ni kena baca lain. Saya nak fokus pada masalah wa tashawurin. Ceritanya begini, masalah menyusu anak-anak. Yang bagi susu ni memang mak dia.
Kita mana boleh bagi susu, tak ada susu, betul tak? Adapun susu mak dia tu bukan milik mak dia, milik ayah dia. Mak dia kena tahu bahawa susu tu milik ayah, bukan milik mak. Kan? Hukum susu, susu tu ayah, bukan mak. Sebab tu perempuan yang tak berkahwin tak ada susu. Kan? Jadi bila dia dapat anak, perintah Allah Ta'ala supaya menyusukan anak tu dan menyempurnakannya 2 tahun. Menyempurnakannya 2 tahun. Kita beriah minum. Adapun ketika mak dia duk bagi susu dekat anak ni, oleh kerana tu anak ayah dia juga. Kan? Susu pun susu ayah dia juga dia bagi. Mak dia tukang bagi. Jadi tanggungjawab ayah dia lah untuk menyediakan makanan dan pakaian yang sempurna lah, kita kata, untuk si ibu yang menyusu ni. Sebab tu ibu-ibu tak usah sibuk kerja, menyusukan anak tu. Quran suruh macam tu. Ni tak, saya tak nak menyusu anak sebab nak pergi kerja. Kan? Lepas tu anak minum susu lembu. Kan? Lepas tu balik anak dah jadi macam lembu. Kemudian Allah Ta'ala sebut habis susu tu kan, ada masalah tu. Kemudian Allah Ta'ala gini, ada satu isu lagi. Kalau tiba-tiba tak sampai 2 tahun lagi, tapi mak dia tak nak menyusu dah, kan? Saya menyusu 40 hari sudah, dia kata, ataupun 100 hari je. Lepas tu habis pantang nak pergi kerja, kan? Jadi mak dia jangan buat keputusan salah. Karena Allah Ta'ala perintahkan kepada ibu dan bapa ni, wa ala warithi mislu zalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Apabila kedua-duanya, makna mak dengan ayah ni setuju melepaskan susuan sebelum 2 tahun dengan kerelaan kedua-duanya dan bermesyuarat. Dan makna dia, kalau mak dia nak berhenti menyusu ni, dia tanya ayah dia dulu, saya cadang nak berhenti dah menyusu ni, awak setuju ke tak? Kan? Ayah dia kata, boleh, awak kena susu anak saya sampai dia umur 2 tahun. Maka bila tak ada persetujuan dan mesyuarat tu, kira bila kita 2 orang ni mesyuarat, dia tak serupa dengan mesyuarat 13 orang tau. Kan? Dia 2 orang ni gini, dia syarat majoriti tu 50% campur 1 majoriti. Kan? Bila 2 orang, kalau setuju sama setuju, mana setuju sebulat suara. Kalau seorang tak setuju, seorang setuju, tak ada kesepakatan. Faham tak? Jangan pula kita kata, walaupun dia tak setuju, saya setuju 50%. Tak boleh gitu. Kan? Majoriti ni 50% campur 1. Tu nama dia majoriti. Kan? Pasal 2 orang je. Jadi bila Allah Ta'ala kata, yang pertama antaradin minhuma, mesti dua-dua ni bersetuju, bersepakat, reba kedua-duanya. Dan watasyawurin, dan bermesyuarat. Menunjukkan urusan rumah tangga ni pun kena bermesyuarat juga. Jangan kata urusan beretah negara je. Ini prinsip dalam Islam. Bila urusan tu melibat orang lain, mesti mesyuarat. Kalau urusan tu kita seorang kita, padan dengan istikharah saja. Istikharah urusan kita sendiri kan. Kita tahu buat urusan kita, tak ada melibat orang lain. Kita pun istikharah, dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, minta petunjuk. Adapun bila melibat orang lain, tapi ni menyusu, jangan mesyuarat dengan anak-anak. Kecil-kecil kita mesyuarat. Hari ni ayah nak tanya, kita nak makan apa? Ayah cadang kita makan nasi kedai mamak. Anak 10 orang kecil-kecil kata, tak setuju, kita orang nak KFC. Confirm kalau ayah dia. Kat sini kena pakai wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Bila ayah tu sudah berazam nak makan kedai mamak, bertawakallah pada Allah Taala. Kuasa prerogatif ketua keluarga, betul tak? Gitu. Boleh faham tak? Kalau mbak ni kalau mesyuarat dengan anak kalah kita. Tadi mesyuarat dengan mak dia. Kan kalau kita mesyuarat dengan anak ni confirm kalah pasal geng dia ramai, kita sikit. Tak boleh pakai majoriti. Kan? Berunding boleh. Makna tanya anak, siapa nak makan apa? Saya nak makan ni, saya nak makan ni, saya nak makan ni. Okey, saya ada dengar, ayah dengar ada semua pandangan. Ketika itu faiza azamta. Ayah dia setuju hak mana daripada banyak-banyak. Ayah dia kata tak boleh pakai belaka ni. Hak ni nak makan Maggi. Hak ni nak makan mi celuk. Hak ni nak makan ni kan. Semua tak bergizi belaka. Begitu yang bergizi apa ayah? Kedai mamak juga. Jadi ayah dia pun bertawakal dengan azam. Sebab tu atas tu faiza azamta. Kan orang ngaji bahasa Arab tahu faiza azamta tu maknanya cemen tu ada iltizam dia ketika bermesyuarat. Kan ayat pasal mesyuarat juga tu kan. Jadi kita lihat daripada nas-nas yang kita bincangkan itu. Ada satu ayat lagi tuan kita ni bawa daripada surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ayat tadi ni. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ni kan sama kan kita dah bincang tadi kan. Jadi daripada nas ini kata tuan kita ni kita boleh ambil kesimpulan begini. Yang pertama, nas-nas Al-Quran berhubung dengan syura itu bersifat anjal dan tidak ada perincian dan ikatan pelaksanaan secara khusus kerana ia berkait dengan masalah semasa. Anjal ni maknanya dia fleksibel, luas, murunah. Arab kata murunah, anjal ni macam kita kata nak dapat pandangan ramai. Maka dalam hal ni kita boleh tengok amalan-amalan sejak zaman sahabat. Contohnya latih pemimpin tertinggi negara. Zaman nak latih pemimpin negara ni mula-mula Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah mati baru timbul isu nak latih pemimpin ni. Dulu tak ada isu pasal Rasulullah ada. Kan? Jadi semua orang siapa pemimpin Rasulullah? Siapa lagi? Bila wafat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru timbul isu siapa akan menggantikan Rasulullah untuk mentadbir urusan umat ni. Khilafat apa ni? Khilafah Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Ataupun khilafatin nubuwah yang menggantikan kenabian. Siapa dia? Jadi kaedah yang pertama digunakan ialah cream of the cream di kalangan sahabat bermesyuarat di Thaqifah Bani Sa'adah. Sahabat-sahabat yang utama. Orang yang dianggap sebagai orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah, baik Ansar baik Muhajirin bincang. Akhir sekali sepakatlah. Cerita bincang tu tak payah bahas lah malam ni kan. Nanti siapa kali kita bincang. Sepakat. Kesepakatan di kalangan ahlul halil wal aqdi ataupun kita kata cream of the cream di kalangan sahabat tu dianggap sebagai itu keputusan. Adapun sahabat-sahabat yang lain semua ni bila kata Sayyidina Umar setuju lagu tu, Sayyidina Abu Bakar setuju, Sa'ad bin Ubadah setuju, orang lain kata setuju, kita ikut ya. Kan ikut. Tapi ada perbincangan, ada masalah bincang. Bila Sayyidina Abu Bakar ni dia berasa dia nak mati dah, tua dah, dia pun pergi tanya sahabat Rasulullah. Kita tanya seorang dia tanya, dia survey, kita panggil survey. Apa kata survey? Dia pergi survey, dia tanya orang ni, pendapat kamu macam mana? Pendapat kamu macam mana kalau aku mati, dia nak ganti aku ni siapa? Pendapat kamu macam mana? Ma ra'yuka lah. Ma ra'yukum. Lagu mana pendapat tuan-tuan semua? Dia tanya seorang-seorang lah, orang yang dianggap sebagai orang yang boleh dikira, dia ambil kira pendapat dia. Tanya. Akhir sekali Sayyidina Abu Bakar pun membuat kesimpulan daripada survey yang dia buat di kalangan sahabat-sahabat di Madinah ni, walaupun negara Islam tu kira dah besar dah. Hak Madinah tu cream of the cream, pasal tu sahabat. Dia kata kebanyakan sahabat ni nak Sayyidina Umar. Jadi dia pun buat wasiat, kalau aku mati lagi Sayyidina Umar jadi khalifah. Sebab aku survey dah
Mari zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar ni kena tikam dengan orang munafik ni, Sayyidina Umar pun panggil sahabat-sahabat yang utama 6 orang. Sayyidina Umar kata, ni aku sebut ni 6 orang ni, seorang-seorang disebutlah, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Talhah, ada 6 orang semua. Kata, kalau aku mati, engkau 6 orang ni buat mesyuarat. Dan engkau putuskan siapa pengganti aku, salah seorang daripada kamu. Calon-calon bermesyuarat sama-sama calon. 6 orang ni calon yang layak jadi khalifah pada pandangan Sayyidina Umar, dia suruh mesyuarat. Lepas tu buat keputusan salah seorang tu calon. Jadi ni, dia orang berkata, mana Aci? Patutnya Abdullah bin Umar salah seorang calon, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tak usah. Aku ni sebelah kaki masuk neraka dah. Sagi mau buat anak aku pula neraka. Dia orang nak juga. Ginilah Sayyidina Umar kata, Abdullah bin Umar ni dia jadi ahli mesyuarat, dia boleh bagi pendapat tapi tak boleh mengundi dan tak boleh diundi. Maka bila wafat Sayyidina Umar ni, bincanglah 6 orang ni, 7 orang ni bincang, akhirnya bersepakat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kena bunuh juga. Jadi khalifah dia kena bunuh lah. Sayyidina Umar bakal seorang tak kena bunuh. Betul tak? Sayyidina Osman dia kena bunuh juga. Bila Sayyidina Osman ni kena bunuh, timbul masalah nak lantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni lain lagi cara dia. Kan? Bila Sayyidina Osman kena bunuh, orang-orang Mesir yang mari ke Madinah kerana konflik politik yang berlaku tu, orang Iraq mari, orang Mesir mari. Bila mati je, orang Mesir pun bai'ah Sayyidina Ali. Orang Iraq, orang Kufah mari tu pun bai'ah juga. Orang dengar kata orang Mesir bai'ah, orang pakai bai'ah berlaku. Jadi bai'ah ammah. Orang awam pakai bai'ah. Ada lain bai'ah juga, tapi selepas daripada mereka buat keputusan. Ni bai'ah umum gitu je. Lantik Sayyidina Ali jadi khalifah. Duduk 5 tahun, Sayyidina Ali pula kena bunuh. Jangan main-main tuan-tuan. Dekat Malaysia aja khalifah orang tak bunuh lagi. Zaman dulu. Ni cream of the cream belakang ni. Orang bunuh. Bila Sayyidina Ali ni kena bunuh, tak mati lagi, dekat-dekat nak mati, orang mari tanya dia, orang Kufah mari tanya dia. Wahai Ali, Ali duduk di Kufah. Kalau kamu wafat, boleh kau tidak lepas ni kami nak bai'ah anak kamu Al-Hasan. Ali kata, kalau kamu suka silakan. Ali tak kata ya, tak kata tidak, kalau kamu suka silakan. Bila wafat je Sayyidina Ali, maka mereka pun membai'ah Sayyidina Al-Hasan bin Ali jadi khalifah. Al-Hasan bin jadi khalifah, dia tengok orang duk gaduh. Orang Syria, orang Syam tu duk gaduh di Damsyik. Pasal perbalahan lama, sambung tak habis. Duduk 6 bulan, Al-Hasan ni pergi jumpa Muawiyah, beritahu gini lah, kita kau tim, aku letak jawatan mu jadi khalifah aje lah. Maka khalifah itu beralih kepada Muawiyah. Sila-sila.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati الشرفات والعشق إنك. Baik tuan-tuan sekalian. Bila Sayyidina Ali ni menyerahkan kerajaan pada Muawiyah, nama Sayyidina Ali Al-Hasan bin Ali, dia serah. Maka bila diserah, maka rakyat memberi bai'ah kepada Muawiyah. Muawiyah dia khalifah. Muawiyah tu bukan membentuk dinasti sebenarnya, orang salah cerita sejarah ni. Yang buat dinasti ni sepupu dia Marwan bin Hakam. Muawiyah bila nak wariskan kerajaan tu, dia tengok ramai-ramai ada di kalangan umat Islam ketika tu orang yang mampu menangani konflik-konflik politik belaka tu anak dia Yazid. Kerana Yazid ni dia ada kekuatan dia. Yazid ni panglima perang besar. Dia pun namakan anak dia bukan sebab wariskan anak dia, dia anggap dia layak. Bila Yazid ni mati, orang duk fikir mesti anak Yazid. Nama dia Muawiyah juga. Orang apa bubuh nama Muawiyah? Muawiyah tu dia orang alim, orang ahli ibadah. Dia kata aku tak layak jadi pemimpin. Aku tak suka duduk dalam pejabat, aku suka duduk atas masjid. Dari bai'ah. Dia lari. Dia tak mahu jabatan tu. Nah, selepas itulah sepupu Sayyidina Osman, Marwan bin Hakam. Keluarga dia juga kan Bani Umayyah belaka. Marwan bin Hakam ni ayah kepada Abdul Malik bin Marwan. Tu kepada Umar Abdul Aziz. Nah, start zaman dia ambil kerajaan tu, dia bimbang takut terlepas pada orang lain. Terlepas pada bani-bani yang lain. Dia pun ambil kerajaan tu. Sejak daripada hari itu sistem dinasti baru bermula. Dan sistem monarki ni juga diterima oleh Islam. Dia namakan anak dia Tuku Mahkota dia. Ataupun kita panggil Wali Ahdi. Tuku Mahkota. Bila dia mati, Tuku Mahkota tu naik jadi raja. Orang beri bai'ah semua. Gitulah. Sampai habis zaman khalifah. Bila mari zaman kita ni, sistem mesyuarat dia macam mana? Tak boleh dia main angkat tangan macam dulu. 32 juta nak angkat tangan macam mana?
Kan kalau pakai tangan Melaka kita kata negeri Melaka sajalah nak pilihan raya tu kan. Mai kat tangan. Lepas tu SPR bilang seorang. Elok-elok Abi bilang PRU pula. Oh, ramah nak bilang macam mana. Maka ballot system ni dianggap sebagai satu sistem yang boleh diterima sebagai persepakatan di kalangan rakyat. Cuma kaedah dia nanti kena ikut syariat lah. Kan? Itu. Jadi itu saya nak sebut tu gambaran syura. Tuhan tidak perincikan bagaimana cara pelaksanaannya. Bergantung kepada kebijaksanaan semasa. Masa ni kita rasa macam mana sesuai. Macam itu diiktiraf. Syarat dia disyurakan. Bermesyuarat adalah kewajipan yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang beriman dalam semua perkara dalam mencari keputusan. Semua orang beriman. Kalau perkara ni melibatkan kepentingan ramai, dia wajib bermesyuarat. Dia tak boleh buat style diktator. Kan? Semua ikut cakap saya. Tapi ada dua syarat kat sini kata dia. Yang pertama, mesyuarat itu tidak harus dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh ayat Al-Quran, melainkan perbincangan bagaimana cara melaksana. Mesyuarat ni tak boleh nak bincang. Kita kata judi ni nak kata halal ke haram. Tak boleh. Parlimen bertahun undang-undang untuk menghalalkan judi tadi. Tapi kalau buat undang-undang tentang bagaimana cara kaedah kita nak mengharamkan judi, pelaksanaan, sebab dah ada sekarang dah ada. Kalau kita nak haram teguh jadi gaduh. Kaedah dia, misalnya kaedah beransur-ansur, kita start dengan kita tarik kita tak benarkan pembaharuan lesen bila sampai 31 Disember contohnya. Kita buat peraturan dia gitu kan. PBT dia kena buat ni berkait dengan premis dia. Kementerian Kewangan dia kena buat ni berkait dengan lesen-lesen dia. Jadi kaedah-kaedah pelaksanaan itu boleh dimesyuaratkan. Adapun nak mesyuarat bincang hak halal jadi haram tu tak dibenarkan. Yang kedua, mesyuarat tidak harus diadakan sekiranya keputusan diambil menyalahi ketetapan syarak dan terkeluar daripada syariat. Pernah ni kau? Buat mesyuarat bincang-bincang, tanya ramai-ramai ahli parlimen ni setuju tak kalau kita halalkan zina? Oh, dia kata apa tak setuju. Rakyat kawasan kita semua setuju tu. Maka kalau dia pesan setuju, kira tak setuju juga. Pasal Allah Ta'ala sudah putuskan. Kedua-dua perkara ini menjamin keteguhan syariat dan kemampuan menghadapi perkembangan semasa dan situasi yang berubah. Ni tujuan buat syarat ni supaya syariat tu boleh kekal. Islam tidak menghadkan bentuk atau cara mesyuarat lakukan, tapi boleh ketahui mesti lakukan oleh orang yang berakhlak baik dan berilmu dalam perkara yang memerlukan kefahaman min nas-nas atau keadaan semasa. Kaedah tak kisah. Dulu mesyuarat kena mari bilik mesyuarat. Sekarang pakai online, pakai Zoom pun boleh juga mesyuarat. Betul tak? Atau cara-cara lain. Yang penting ada perbincangan. Kan? Ada perbincangan. Yang kedua, bila mesyuarat ni sebenarnya nak orang yang reti tu mesyuarat. Jangan kita bawa mari orang tak reti nak mesyuarat, lepas tu dia undi. Memang kelak kabut lah. Sebab saya sebut awal tadi kan, ijma' ulama bukan ijma' juhala. Jadi contohnya kita rasa orang terbaik kawasan kita ni, kita pun namalah 24 orang jadi AJK masjid. Kan? Kita anggap orang terbaik, dia reti nak urus masjid. Dia mesyuarat bincang masjid. Jangan kita pula lantik AJK masjid ni, orang tak ajar mari masjid. Ini penyakit juga ni. Dia ke geng dia, tak ajar mari masjid, menjadi AJK masjid. Tengok Nazir, siapa Nazir? Nazir ni orang kampung belah sana tu. Kan? Dia ajar mari masjid tau. Dia mari semai raya hari tu sekali, ni mari pulak ni. Mari mesyuarat agung. Jadi orang yang tak layak diberi amanah tu tak boleh. Kenapa? Kadang-kadang perbincangan yang kita bincang tu kalau melibatkan hukum agama, dia perlu kepada pemahaman terhadap nas-nas misalnya. Dia tak tahu. Kan? Sebab tu majlis fatwa tak boleh kita masuk. Kita kata saya tak setujulah mufti-mufti ni buat keputusan semayang duk jauh-jauh. Habis tu saya nak jadi ahli majlis fatwa sendiri. Tak boleh. Ada qualification dia. Kan? Pasal nak bincang benda betul. Maka hal ini kata dia, apabila dibandingkan dengan mesyuarat yang ada dalam ideologi lain, mana sistem yang lain pada sistem Islam, kita dapat melihat bagaimana Islam memelihara hikmah-hikmah di sebalik suatu mesyuarat. Mesyuarat yang dilakukan oleh ideologi selain daripada Islam sering disalahgunakan. Mesyuarat tu orang salah guna.
guna perkataan ni majoriti. Tergelincir daripada matlamat asalnya. Asal mesyuarat tu nak beri keadilan pada semua orang. Jadi menguntungkan pihak yang berkuasa. Keputusan yang dibuat tidak menghormati kebebasan berfikir. Pasal apa? Pasal kita dah bagi dah. Orang panggil, Piramli kata guided demokrasi. Ni demokrasi terpimpin nama dia. Demokrasi panggil mesyuarat, tapi sebelum saya beritahu dah, saya berpandangan begini, pengurusi beritahu. Saya minta tuan-tuan endorse lah. Dia mesyuarat buat apa? Betul tak? Jadi hilang kebebasan berfikir dan juga keadilan yang sebenarnya. Kita gok tu ialah keadilan sebenar. Melalui sistem demokrasi, kita dapati majoriti rakyat disalahgunakan oleh pemimpin. Kuasa majoriti itu orang selalu salah guna. Majoriti rakyat disalahgunakan oleh pemimpinnya. Manakala sistem diktator, ahli mesyuarat membincangkan perkara sudah ditetapkan dan rakyat dipaksa terima. Panggil mesyuarat. Yang macam kata dia, saya dah ada keputusan ni. Kalau tak setuju, ambil surat resign. Kalau tuan-tuan tak setuju pandangan saya, boleh tulis surat tender to resign. Saya ingat cerita zaman Jepun dulu, orang tua-tua tulis dalam kitab kan. Dia panggil ulama-ulama bersidang di Singapura, Jepun, tahun 43 dulu. Ulama pergi bersidang. Jadi kata tok-tok guru tu, bila kita pergi mesyuarat, resolusi Jepun buat siap dah. Dia suruh kita mesyuarat, patut endorse resolusi dia buat dah. Tu style zaman Jepun tu, nama dia diktator. Panggil mesyuarat, tapi keputusan dia dah. Adapun Islam ni, mari bawa idea, bawa pandangan masing-masing, orang-orang yang berkaitan beri pandangan. Kan? Kita pun buat rumusan berdasarkan hujah-hujah. Berdasarkan bukan sentimen kaum, sentimen puak, sentimen geng apa tidak, tapi berdasarkan hujah dan ilmu. Kita buat keputusan timbang secara adil. Maka keputusan itulah yang mencapai matlamat-matlamat ataupun maslahah mesyuarat tu sendiri. Itulah kaedah syura dan juga mesyuarat dalam negara Islam. Tuan-tuan tengok hari ni tu sistem demokrasi. Kan? Itu sistem demokrasi. Jadi tuan-tuan jangan banding ada hari ni. Kan? Kalau nak banding tu banding dengan zaman sahabat dulu. Lagu tu cara mesyuarat dia. Kan? Jadi itulah tuan-tuan semua perkara-perkara yang dapat kita bahaskan dan bincang pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Ada soalan ke Ji tadi? Tak ada dah bagus kan, tak ada soalan. Kan? Kalau tanya soalan je lama pula. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.